أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertamanya bersama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, berkenal-kenalan antara satu sama lain. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diridai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir pun hadir dengan hati yang lapang, ikhlas, pemikiran yang terbuka. Mudah-mudahan dengan adanya suasana tersebut akan memudahkan untuk kita berbincang, untuk kita betul-betul mengenali Nabi SAW, bukan sekadar untuk meletakkan satu program dalam almanak ataupun kalender tahunan kita, tapi kita benar-benar mengharap ini merupakan satu usaha kita untuk benar-benar mengenali Nabi SAW dan seterusnya menjadi tindakan kita untuk beramal dengannya. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 63. Dialah yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang tahu, yang ada cara teknik bagaimana nak menyatu padukan hati-hati manusia. Benchmark Allah, Islam nak meletakkan perpaduan ummah adalah dengan kesatuan hati. Tinggi standard yang Islam letak. Kesatuan bukan secara fizikal semata-mata. Kesatuan bukan dengan material semata-mata. Sebab itu Allah cakap terus, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau tujuan kamu nak menyatu padukan manusia dengan material semata-mata, kamu kumpulkan, kamu infakkan segala kekayaan dalam perut bumi, atas perut bumi untuk kita sama-sama satukan manusia, ma alafta baina qulubihim. Takkan dapat. Nak satukan manusia, nak bagi satu persefahaman hanya dengan material, tak, gaduh lagi jadi ada biasa. Adik-beradik pun kadang-kadang jadi gaduh. Walakinna Allah alafa bainahum. Tapi Allah yang ada cara. Dia jawab sekali lagi, innahu azizun hakim. Dialah ini Allah yang maha perkasa, dialah maha bijaksana. Alhamdulillah, kita semua hadir hari ini sebagai seorang Muslim. Muslim dalam arti kata tunduk, patuh kepada semua perintah Allah. Maka secara sedar atau tidak dalam kalender tahunan kita, semua kita mempunyai tanda-tanda ataupun tarikh-tarikh yang sama. Mula-mula awal Muharram kita tanam niat, semangat nak ubah itu, nak ubah ini. Safar dalam sekejap, relax sekejap. Kenduri kahwin pun jarang lagi. Saya cek-cek balik umur ni dulu Muhammad. Kalau kahwinkan anak bulan Safar, kemungkinan tak dapat zuriat. Tak tahu saya mau pasal, saya dah tahu saya boleh punya ada kefahaman macam ni dulu-dulu. Harap betul-betulkan apa, InsyaAllah rezeki zuriat itu daripada Allah. Nanti ada juga poin kita akan cerita pasal zuriat dalam kisah Maulid Rasul ini. Kemudian bulan Rabiul Awal, Alhamdulillah penuh balik surau. Tapi surau ni memang tiap-tiap malam penuh. Surau lain lah. Surau ni memang sentiasa melimpah. Saya tengok kat bukan kisah tu. Saya faham. Okey, sebab tu dah masuk Rejab Syaban, Isra Mi'raj penuh balik. Kita akan cerita kepentingan solat. Kemuncak dia mula kita masuk Ramadan, sekali lagi penuh. Tapi seminggu pertama dah. Tapi dah patutnya terbalik, yang ujung lagi penuh. Tapi kita niatkanlah yang ujung tu dia penuhkan kat kampung masing-masing pula. Lepas tu datang Zulkaidah, kita sambut pula Raya Haji. Semangat tadi. Ini benda-benda yang Allah dah letakkan set dalam kalender kita supaya memang kita jangan terlupa dengan Allah.
Ada sebab-sebab, walaupun sepatut by right 24 jam 365 tahun tu, 365 hari setahun, semua kita Allah. Tapi itu memang sifat manusia. Sebab itulah dalam skil yang kecil, satu hari 5 kali kita sembahyang. Walaupun pahalanya, jangan kita lupa, 5 kali sehari semalam tu, pahalanya Allah letak equal to 50 times, 50 kali ganjarannya tetap sama. Dalam peristiwa Mi'raj, kalau kita ingat, Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad 50 kali. Tapi Nabi sayang kat kita, tahu kita tak mampu. Nabi-Nabi terlalu pun minta reduce, Allah bagi 5 tapi ganjarannya tetap 50. Itu memang expectation. Macam tujuan Ramadan, sebulan je kita puasa, tapi Allah nak kita kekalkan suasana takwa tu sepanjang tahun. Sebab itulah puasa 30 hari. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu siyamud dahr. Siapa puasa sebulan di bulan Ramadan, campur 6 hari di bulan Syawal, sama dengan setahun puasa. Expectation ni, kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan sifat orang berpuasa, Allah sentiasa memerhatikan kita dengan semangat integriti setahun. Sebab itu Al-Hasanatu bi'ashri amsalihah. 30 hari kali 10, 300. 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60. 360 hari setahun. Tiba-tiba dia lagi jawab, Ustaz, kat sekolah cikgu ajar ni 365 hari. Mana pergi misi 5 hari lagi tu? Sebab kita ikut kalender Islam. Bulan Ramadan lagi 21. Tak ada. Kalau kat Malaysia macam confirm tu 9. Nampak nak kena dah tak boleh gitu lah. Tapi dia ambil maksimum 30 kali 12, 360. Nampak tak kita punya mindset ni? Terus nampak kalender miladi. Oktober, November, Disember, tak nampak kalender Islam. Ini benda-benda yang sebenarnya Allah dah letak dekat kita. Kita memang kena jadi true believers. Orang Muslim, mukmin yang betul-betul mukmin 24 hours tadi, sentiasa dalam keadaan ini. Maka macam tu juga, sebagai mukadimah, saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, kita melihat Maulidur Rasul ini bukan hanya kita akan berbicara dan kita menyemarakkan semangat ceritakan Nabi hanya pada bulan ini atau hanya pada 12 Rabiul Awal, tapi semangat ini kita nak tetapkan sepanjang masa. Sebab itulah bila kita tengok tentang peristiwa Maulidur Rasul, by right tiap-tiap tahun dah cerita, apa lagi dah cerita tahun ni. Tapi saya percaya orang putih kata repetition is mother of knowledge. Pengulangan ini ialah ibu kepada segala pengetahuan. Banyak benda yang memang kita buat ulang. Memang sifat ni memang kita kena ulang. Sembahyang, dalam solat kita ada Al-Fatihah. Daripada umur kita 7 tahun sampai umur 70 tahun, itulah Al-Fatihah yang sama kita akan ulang. Hurufnya sama, ayatnya sama, perkataannya sama. Yang beza kualiti bacaan Al-Fatihah kita. Makhrajnya, tajwidnya, kefahamannya, penghayatannya berbeza. Takkan sama umur 7 tahun dengan 70 tahun. 7 tahun dengan 17 tahun berbeza. Memang kita akan mengulang. Sebab itu dalam proses pendidikan, hari ini kita mula semakin kedengaran suasa unlearn, learn, relearn. Proses relearn ni akan sentiasa berulang. Solat macam tu juga 5 kali sehari. Tak akan berubah, tak akan ada new version. Daripada zaman Nabi sampai kiamat, memang itu je, 5, tak akan tambah yang fardu. Tapi kualiti 5 tu macam mana? Subuh awal waktu, berjemaah ataupun tidak, khusyuknya kat mana, sentuhan hati kat mana, menyentuh pemikiran kita kat mana. Ada macam itulah kalau boleh kita nak harapkan perbincangan kita tentang Maulidur Rasul, harap-harapnya ada di sana sesuatu yang akan mengajak kita untuk membuka minda, melihat nombor satu, proud to be Muslim, bangga sebagai seorang Muslim. Bukan Muslim sekadar ikut-ikutan, Muslim warisan, tapi Muslim yang benar-benar kita membuat pilihan. Sebab itulah sebenarnya memang kita daripada awal memang berhak untuk buat pilihan, tapi pilihan kita terbatas sebagai seorang hamba, yang akhirnya benar-benar kita yang pilih. Esok-esok jangan salahkan mak bapak kita sebab kita Muslim, tapi esok-esok kita yang akan bertanggungjawab terhadap agama yang kita pilih. Maka hendaknya kita kenal betul-betul agama ini, kenal pembawa risalahnya. Maka mudah-mudahan kita jadi seronok dan bangga dengan agama yang telah kita pegang sejak dari kecil. Maka sebagai nak memulakan perbincangan tentang Maulidur Rasul, pada saya tak sempurna dan tak cukup kalau kita hanya ceritakan pengkesan bermula dengan mengandungnya Aminah.
terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya suka mulakan dengan memetik firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Siapa tak teringat kisah Nabi Ibrahim? Antara Nabi yang dikategorikan sebagai Rasul yang berstatus ulul azmi, yang penuh dengan cabaran ujian. Menurut kitab Qasasil Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Ibrahim diriwayatkan sehingga berusia 86 tahun belum mempunyai zuriat. Ini satu berita yang pada saya, kalau kita tengok sejarah Nabi-Nabi Rasul-Rasul, bukan semua jenis umur. Banyak Nabi-Nabi yang punya susah nak dapat zuriat. Maka dalam konteks hari ini, suka saya mengajak yang mana mungkin lambat ataupun belum, jangan kita terus berputus asa, jangan kecewa, teruskan berusaha. Dan kita tengok ini antara ujian Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang terdahulu. Sebab itulah Nabi Ibrahim kita tahu asalnya daripada Babylon, laut Parsi sana. Dan fitrah, sunnatullah, orang yang berjaya biasanya orang yang migrate. Macam kita semua ni lah, mana dia asal duduk sini kot, mesti tua daripada sini. Semua kita macam itu. Nabi Ibrahim apatah lagi, konteks Malaysia, para miswara. Yang sebenarnya kampung baru, kampung pandan, orang luar semua. Itu sunnatullah. Orang yang biasa migrate, travel, dia akan lebih sikit, dia punya effort, usaha, kesungguhan yang lebih. Maka Nabi Ibrahim asal daripada Babylon tu, dia berhijrah sampai ke Palestin. Yang tu kita tahu sampai berapa, 86 tahun dia dapat anak. Akhirnya diringkaskan cerita, berkahwin dengan isteri kedua Hajar, baru dapat Nabi Ismail. Dan dapat Nabi Ismail yang itulah bermulanya pembukaan kota Mekah. Bila Allah perintahkan, dan kita tahu ada fitrah seorang perempuan, bila dimadukan ada sedikit rasa cemburu, maka berhijrah Nabi Ibrahim bawa Ismail dan Hajar ke kota Mekah. Dan ada riwayat mengatakan yang diletakkan itu adalah di Bukit Safa. Maka sebab itulah yang kita dengar riwayat Safa Marwah yang akhirnya keluar air Zam-Zam. Secara geografinya pula di mana-mana lah kita tengok, mana-mana negara, bila ada sumber air, mulalah jadi satu penempatan. Maka datanglah kabilah-kabilah lain dan sebagainya, dan bermulalah di situ kabilah Arab yang kita katakan bermula dengan Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah. Yang kita nampak nombor satu dekat sini, memang hari-hari kita akan bertemu dengan suatu senario yang hampir sama, pertembungan di antara iman versus emosi. Iman, Allah kata Ibrahim, tinggalkan anak engkau dekat Mekah. Emosi, ya Allah, 86 tahun aku tunggu nak dapat anak, dapat kita tinggalkan. Tak mudah. Emosi, perasaan, sayang, tapi selama ini minta dekat Allah, Allah bagi takkan nak lawan. Macam tu juga kita tuan-tuan. Selama ini nak kahwin, adakah perkahwinan kita mendekatkan kita kepada Allah? Selama ini nak anak, adakah kita benar-benar amanah dengan Allah berikan? Anak-anak kita ada kita besarkan dengan roh Islam, dengan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Ini benda-benda yang saya suka letakkan, sesuatu yang bersifat reward, anugerah, nikmat, ia sebenarnya lebih bersifat amanah. Lagi kaya kita, lagi susah sebenarnya kita manage harta kita kepada Allah. Lagi banyak anak, lagi besar amanahnya. Lagi banyak isteri, lagi banyak amanahnya. Lagi susah. Itu kadang-kadang saya kalau kawan-kawan lah, ustaz-ustaz kat sini okey, ustaz-ustaz ni hebat semua, walaupun handsome semua kan, muda-muda lagi, jangan tak apa kan. Ada yang tak gerak. Saya bercakap kawan, nak pahala sunat, jangan tinggalkan yang wajib. Poligami itu sunat, tapi amanah tanggungjawab semua wajib. Nabi semua yang berpoligami itu semua atas nama Allah. Bahasa mudah, kerana Allah, bukan kerana nafsu, bukan kerana pertanyaan. Yang itu yang kita tengok Allah. Nabi buat hidup itu semata-mata kerana Allah. Kita pun hari ini sebut
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita cakap hari-hari, janji hari-hari. Semua aktiviti kehidupan, aku mati, aku hidup, aku mati, aku semayang, aku ibadat, semua kerana Allah. Kita cakap hari-hari. Jangan lupa. Maka yang tu yang kita tengok, Nabi Ibrahim berdepan situasi tu, dia ikut perintah. Tinggalkan juga anak dia, siapa tak sayang anak yang masih dalam susuan lagi. Tinggalkan dengan isterinya, Mekah. Menurut ensiklopedia Yahudi, Mekah atau nama asalnya Bakkah, maksudnya lembah yang kering kontang. Lembah juga kering, lembah yang tu basah. Macam ada air sungai alur dan sebagainya, tapi ni kering. Itulah sifat Mekah dulu. Maka Nabi Ibrahim terus tinggalkan anak dia Ismail dan isteri Hajar, tak paling-paling terus balik Palestin. Sebab ada isteri yang pertama, Sarah sedang menunggu. Tak paling-paling Hajar panggil, Ibrahim kau nak ke mana? Sanggup kau tinggal kami, dulu nak sangat anak macam ni. Dia tak balik. Dia tuan-tuan, bukan kata Nabi tak sayang, Nabi sayang, Nabi sayang. Tapi kalau dah tengok, tak percaya, lemah. Yang ni experience, saya tengok kawan-kawan yang dah mula peringkat hantar anak sekolah asrama. Ustaz, susah Ustaz. Anak kita dah okey, kadang-kadang kita yang tak okey. Anak dah happy dah keluar asrama. Mak pun dah boleh kontrol dah. Bapak pun dia dah cari. Ni kan, bapak-bapak yang zaman macam tu. Dia punya touching lebih sangat. Tapi serius. Bila fikir kau jangan tengok. Kau tengok tu jadi kesialan, jadi apa. Budak tak ada apa-apa pun. Nabi Ibrahim macam tu. Dia ajar kita nak lawan emosi, jangan diturut sangat-sangat. Letak kekuatan, Allah ada. Lagi-lagi pula dalam konteks Nabi Ibrahim, memang Allah perintah Nabi Ibrahim. Kalau dah Allah perintah, iman akan katakan tak akan ada masalah. Ingat, setiap apa yang sifatnya perintah Allah mesti terbaik. Jangan question. Mesti terbaik. Itu dalam iman. Nabi Ibrahim paling dah jauh, agak display dah tak nampak dah. Nabi Ibrahim tetap berpaling juga. Anda tak nampak, emosi dah berkawan, dia doa. Yang tu antara doanya minta diberikan rezeki, ada buah-buahan, bekalan, bantuan daripada Allah. Yang tu akhirnya Allah berkenan air Zamzam. Maka bermulalah masyarakat di sana. Yang kita pendekkan cerita Nabi Ismail akhirnya nanti dah besar, baru Nabi harap kita sembelih. Ikut lagi iman, emosi iman juga Nabi Ibrahim. Yang itulah yang akhirnya dapat anak dekat belah Palestin, Ishak. Nabi Ishak dapat anak yang ramai, juga yang ramai. Yang tu yang kita kenal, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang kita kenal, yang kita gelar sebagai keturunan Bani Israel, yang di belah Palestin. Keturunan Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan sebagainya. Manakala Nabi Ibrahim tidak. Ada keturunan dan mulia zuriat, tapi tak ada Nabi-Nabi yang kita kenal. Di situlah akhirnya bila dah semua ujian-ujian yang Allah berikan berjaya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail AS, dan Nabi Ibrahim seronok. Ada anak boleh sama-sama bantu Islam. Antara sumbangan yang terbesar membangunkan Kaabah. Yang sudah yang akhir bila Kaabah sudah sempurna ditegakkan, mereka berdua berdoa. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Nabi Allah Ibrahim minta, ya Allah, ya Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka anak cucu dia juga. Ismail ni minta seorang Rasul. Ini bahasa yang ini dan nepotisme, nak minta anak dia sendiri, cucu dia sendiri jadi Rasul ni. Tapi tidak. Nabi Ibrahim bukan minta jawatan, tapi minta kerja. Job scope-nya clear. Wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. 3 kerja ni yang Nabi Ibrahim nak sangat. Poin nombor 1 ni doa tadi yang boleh kita jadikan iktibar. Yang pertama, bila kita nak doa, minta betul-betul habis sini. Minta habis. Jangan minta sikit-sikit bila kita doa. Sesetengah ulama saya letak, kalau kita minta doa, kita minta sikit-sikit, seolah-olah kita yang melimitkan kuasa Allah. Mak biasa bapak kurang sikit nak doa untuk anak. Dia sibuk doa lain-lain yang besar. Mak, ya Allah, ya Tuhan, luluskanlah anak biasa. Luluskan. Bukan lulus. Saya tak lulus. Tak cukup. Nabi Ibrahim minta Nabi terus, Rasul terus.
Tapi kena tahu kita limit lah, tahu seling. Itu saya kata seling. Ini kan tiba-tiba, ya Allah minta lah anak menjadi Rasul. Ada ajaran sesat tu lah. Ada limit dia. Kalau kita orang yang paling bertakwa dekat bumi Malaysia atau dunia tu, pemimpin umat, tak nampak. Masih ada possibility lagi. Tapi tak boleh lebih. Sebab itu Nabi Ibrahim tak minta anak jadi malaikat. So minta habis-habis. Minta yang paling. So satu, kita minta dengan Allah. Yang kedua, bila kita dah minta, for sure kita pun akan push diri kita. Dari sudut motivasi, kita akan go for the best. Minta habis ini, kita buat habis ini. Maka Nabi Allah Ibrahim minta Rasul, tapi seorang je. Lagilah masuk tak tadi dengan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan dalam beberapa generasi, tak ada seorang pun jadi Rasul. Akhirnya yang terakhir itulah Nabi SAW. Dan Allah jawab makbul doa permintaan Nabi Allah Ibrahim tadi itu dengan surah Al-Baqarah juga, surah yang sama, ayat 151. Membenarkan permintaan dengan 3 job description. Maka disitulah kita tengok Nabi SAW bukan lahir tiba-tiba, bukan lahir saja-saja. Nak katanya Islam ini memang ada perkaitan daripada zaman Nabi Adam AS. Supaya kita nampak the big picture of Islam. Jangan nampak Islam itu hanya bermusim, ataupun kadang-kadang kita jadi susah nak nampak Islam ibarat kita bermain jigsaw puzzle. Nampak yang sini, tak nampak yang sini. Nampak sini, tak nampak sini. Maka di situ yang kadang-kadang kita terputus-putus melihat Islam. Melihat Islam bersifat Maulid Rasul, Isra Mi'raj, Ramadan. Tak nampak gambaran yang menyeluruh. Maka di sini Allah nak tunjukkan Islam ini bertali arus daripada zaman Nabi Adam AS. Dan setiap umat memang ada Rasul untuk diberi peringatan. Sebab itulah Allah sebut dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Setiap umat ada Rasul yang akan memberi peringatan. Kita umat Muhammad sudah ada Nabi Muhammad SAW. Kerja semua Rasul-Rasul ini sama, standard. Yang pertama, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ajak manusia sembah Allah. Sembah dalam maksud yang lebih holistik. Sembah bukan hanya sujud ketika solat, tapi solat ni satu syariat yang penuh syiar. Very simbolik sangat-sangat. Kita sujud, kita sembah bukan hanya ketika kita solat. Luar solat pun kita buat benda yang sama. Sebab tu kalau nak cerita pasal solat, dia pun subhanallah. Semua ada dalam solat ni. Solat kita akan bercakap bahawa satu, pada saya lah pancung. Percaya kita pun tidak, kita umat Islam Allah letak standard yang tinggi. Orang Islam semayang 5 waktu, dia tak pernah masa dia fix sepanjang tahun. Setiap hari berubah. Subuh pukul berapa? Jangan kata 7 hari. Dia berubah setiap hari. 60 minit, 8 minit, 7 minit. Setiap hari berubah. Zuhur 1.28, 9 berubah. Kan senang kalau Allah nak standardize satu dunia. Subuh pukul 6, Zuhur 1.30, Asar 4.30, Maghrib 7.30, Isyak 8.30. Tak payah kita nak tengok takwil. Hafal tak nak hafal dah. Tapi Allah nak letak standard umat Islam nombor 1 sebab dia taat. Orang Islam akan taat perintah Allah. 7.28 dia akan azan. Dan tidak ada satu minit pun di atas muka bumi tidak dilakukan azan. Besar tak besar, hebat Allah. Bangga tak bangga kita Islam. Universal dah lama dah kita universal. Global dah lama dah kita global. Tak pernah berhenti. Allah, tak berhenti. Bumi ini sentiasa membesarkan Allah. Tapi makhluk yang bernama manusia ini sama-sama ketika turut membesarkan Allah. Leadership, tak semua orang boleh jadi imam. Alangkah indahnya suasana masing-masing pula main tai chi jadi imam. Ustaz lagi tak apa. Semua tai chi. Bila ustaz-ustaz ni kan, tak apa hantar nasihat. Boleh share. Cuba kalau kita sistem politik negara ni macam tu biasa. Dia tak hantar lah mungkin ustaz dia nak kenal. Bagi dia. Kan semua. Ni semua benda yang orang tunjuk. Imam Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Ke ada yang tak puas dengan imam? Allahu Akbar, subhanallah. Tak boleh. Semua tu didikan Allah. Marah macam ni, kita boleh terus berakat ke tukar rakat. Kita nak marah, kita boleh maki ke celaka kau. Kita kata apa? Subhanallah.
Kita tegur pun dengan nama Allah yang Maha Suci. Dan kita tak mau tegur semua benda. Benda-benda yang membatalkan, melibatkan rukun, baru kita tegur. Benda-benda yang kita kata benda-benda khilafiyah, kecil-kecil, kita boleh kauti masalah. Imam tadi Imam baca sampul alim ke hakim, saya kasih cek balik, tak ada masalah. Ini kadang-kadang silap kecil. Oh, dia tengah semayang kadang-kadang. Subhanallah. Gambaran dalam masyarakat kita kadang-kadang. Benda-benda kecil pun nak dibesarkan. Haji nak timbulkan polemik, kontroversi. Nanti ini didikan Allah daripada kecil kita diajar. Macam dalam solat kita boleh fokus. Dan Nabi pula ajar daripada 7 tahun dia ajar. Jangan push awal-awal sangat. Supaya bila 7 tahun tu dah boleh khusyuk dalam solat. Terjemahan di luar solat kita boleh fokus. Bukankah anak kita bila 7 tahun kita minta dia fokus dalam kelas. Satu hari 5 kali semayang, katalah 5 minit, 25 minit, setengah jam. Bukankah itu satu period lebih kurang dalam kelas. Supaya bila tumpuan tengok whiteboard, tengok papan hitam, tengok cikgu. Oh 7 tahun dia boleh fokus. Kita semayang, tengok tempat kita sujud. Semua benda-benda ni bukan main-main. Cuma kita macam tak nampak, tak rasa. Sebab itulah kadang-kadang bila saya sebut benda-benda macam ni, saya takut. Bukan takut sebab apa? Takut bila tengok zaman Maulid Rasul. Zaman Nabi nak dilahirkan, kita semua sedia maklum Arab yang digelarkan pada zaman itu adalah Arab Jahiliyah. Maka bila ulama-ulama kontemporer membongkar kembali apa maksud jahiliyah, Dr. Said Ramadan Al-Hudi, Al-Ustaz Muhammad Kutub dan lain-lainnya, bila menghuraikan apakah maksud jahiliyah, jahiliyah bukan semata-mata membawa maksud bodoh. Jahiliyah bukan semata-mata membawa maksud tidak tahu. Tapi jahiliyah tuan-tuan, jahiliyah lebih kepada tak nampak dan tak faham apa yang ditampak. Sebab itulah bila kita tengok zaman Nabi nak lahir, mereka orang-orang Arab memang sentiasa melakukan haji yang ditinggalkan oleh zaman Nabi Ibrahim. Setiap tahun buat haji. Zulhijjah dah memang ada. Musuh Zulhijjah haji. Tapi lama-lama bila tengok cakap haji dah lain. Falsafah haji dia dah lari, tujuan mereka melakukan haji lari, dan caranya pun dah lari. Kadang-kadang kita muhasabah balik zaman kita pun kadang-kadang takut juga. Na'udzubillah, kita mengulangi suasana jahiliyah yang sama. Dulu orang buat haji memang betul-betul rasa ubudiyah, kehambaan, ketaatan, takut, sedih. Al-Imam Al-Ghazali pun sebut dalam kitab Ihya'nya, kalau boleh orang yang buat haji ni memang rasa macam nak menuju mati. Sifatnya, suasananya pakai kain kafan, memang pakai kain kafan. Bila nak tinggalkan anak isteri itu ibarat memang macam latihan juga untuk anak isteri. Contohnya kalau pergi suami isteri, anak-anak besok-besok mak dan ayah memang akan meninggal juga. Allah boleh tak jaga adik-adik. Memang kita akan mati, itu latihannya. Boleh tak kita dalam solat kita fokus sekitar 5-10 minit. Haji boleh tak kita fokus 3-4 minggu lah kita kata rasanya. Atau kita tengah fokus baru naik KLIA, update Facebook KLIA di depan Kaabah. Minta maaf saya katakan, bukan kata saya kata benda haram, tidak. Cuma saya khawatir roh tu lama-lama hilang. Dulu saya digambarkan orang dulu-dulu kalau pergi buat haji dengan kapalnya, dengan apa. Sebab itu jangan cakap kita akhir zaman kita senang. Tak, saya tak percaya. Kalau kita cakap kita akhir zaman kita senang, seolah-olah kita nak kata orang itu tidak adil. Dulu dia punya challenge fizikal. Berapa bulan nak pergi naik kapal ni apa. That's why dulu-dulu kalau kita perasan ulama dulu, bila buat pergi haji tu balik tu adil. Sebab nak balas balik, letih, susah nak pergi dia macam berguru, ngaji tak ada kitab, tu share. Ada sekali tak balik. Tak apa, bisa pun pergi ngaji. Yang tu yang sampai sekarang ada dekat atas sikit-sikit tak betul-betul tempat orang Melayu kita duduk sana. Tak balik dah guru dan sebagainya. Nak kata memang dulu suasana memang susah. Hari ini bukan fizikal, spiritual susah. Susah. Nak fokus. Dulu digambarkan bila berada di padang mahsyar bercampur antara peluh dengan air mata. Menangisnya takut di suasana mahsyar di padang Arafah tu. Hari ini sampai update Facebook lagi dengan aircon, dengan apa, siap boleh terbang je. Macam mana currency hari ini, macam mana saham naik turun, semua dah ni. Takut.
Itu nomor satu. Sebab itulah akhirnya kalau perasan, kawan-kawan kita, ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab, fokus dalam adab, Arabic literature, dia akan mengkaji antara bidang yang akan diorang kaji ialah syair jahili. Maknanya tulisan-tulisan ataupun bahasa ini karya kreatif di zaman jahiliyah. Itu memang dia punya requirement. Maka bila kita tengok suasana pada masa itu, antara yang boleh dikaitkan ialah orang-orang jahiliyah yang kita kata bodoh tadi itu, diorang punya passion, kegairan daripada karya kreatif. Diorang boleh sajak, puisi dan sebagainya. Yang mana hebat akan digantungkan pada pintu-pintu Kaabah. Kalau hari ini kita boleh namakan macam Wall of Fame. Atmosphere. Tulis apa yang pernah sampai apa. Nak kata siapa saja gantung kat situ. Nak kata, adakah itu asalnya tujuan Nabi Ibrahim bila Kaabah? Tidak. Dah lari. Cuba kita tengok dalam konteks kita hari ini. Masjid, surau. Apakah peranannya? Adakah benar-benar macam roh Nabi buat? Yang kalau kami kita semua takut mana-mana. Nabi kalau tinggal daripada Mekah, bila hijrah, nombor satu dia cek apa? Tapak masjid dulu. Kita rumah dah siap renovate, dah buat clean apa. Mana nak cek tapak surau? Jauh kita kan gila. Dan tu memang tak kena kata pun. Itulah suasana kita, lari jauh. Tapi nak kata fungsi, Nabi buat pusat surau masjid, tempat orang mengaji, tempat orang berkumpul, sentiasa penuh, sentiasa hidup dengan aktiviti sosialnya, benar-benar menyatu padukan masyarakat. Kita lagi, ya Allah, susah ni nak penuhkan surau kita, nak penuhkan rumah Allah, nak satukan hati manusia. Nak katakan balik, hati itu nak disatukan. Ramanya ikut sistem Allah, hati akan bersatu. Kalau setakat ada kambing golek, itu satu tu satu perut. Udah tahu ada kambing ni ni, hakikat lah. Bahagilah. Jangan, malu. Lari maksud tujuan. Sebab tu kadang-kadang sekarang timbul lah. Ustaz, apa salah Ustaz Islam suruh hakikat dengan kambing? Kenapa tak ayam ke, ikan ke? Kambing kan kolesterol Ustaz. Oi. Saya kata kena faham tujuan dia apa. Tujuannya bukan makan. Tujuannya iklan. Maknanya apa? Makan sikit sudah. Share ramai-ramai. Ini kalau kata boleh tu disuruh depan sekali tu. Dia pula tolong lagi nak. Salah lari maksud. Tujuannya iklan. Oh, aku dapat anak, perkenalkan aku. Jom kawan-kawan, kita sama-sama membesarkan anak ni. Dia anggota masyarakat kita. Anak kita semua. Itu tujuan asal. Yang ini fikir, nak makan apa, masak apa ni fungsi? Makan lari je. Sama juga tadi kita kata Quran. Apa peranan, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Jadi hantaran perkahwinan. Wari pendidikan letak dalam atas reha, dalam frame. Anak dah 7 orang dalam frame tu ni. Lari maksud tujuan ni. Apa nama? Ayat Quran. Maksud baru pasal ayat Quran ni. Jangan Ustaz tak kata bid'ah tu lah. Ayat Quran tujuan apa? Nak halal cina. Itu saja pemahaman sayang mungkin kalau itu saja pemahaman kita. Padahal Al-Quran itu diturunkan supaya dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah Nabi SAW, bila kita tengok Nabi, antara paling mudah bila kita tengok hadis yang masyhur, bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi? Aku jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana qulul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hari ini kita tengok makin banyak suara-suara kedengaran, kita cuba nak bawa benda ni. Nabi, you are the book. They read. Nabi Al-Quran. Orang semua tengah membaca Nabi dalam konteks kehidupan Nabi. Sebab itu saya suka katakan Nabi SAW special berbanding dengan Nabi ataupun makhluk-makhluk yang lain. Nabi ni dia bukan setakat membawakan, tapi menghidupkan Al-Quran. Dan ini kerja kita. Nah, bagaimana nak menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat supaya orang nampak. Sebab itulah ada satu bidang ilmu yang kita namakan sebagai sirah nabawiyah, melihat tentang perjalanan hidup Nabi SAW dengan bahasa yang mudah ni. Kalau kita tanyalah adik-adik dan bapak dan mak sekalian, pernah baca novel Ombak Rindu? Movie, filem Ombak Rindu? Apa?
Mak pula yang buka belakang. Gambaran ini lebih kurang kalau bolehlah saya katakan macam itu. Nabi SAW melakonkan, menghidupkan watak-watak perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah tahu tak semua orang mampu nak menggeledah, mengkaji caranya Allah nak mengenengahkan ada. Dan dari sudut pendidikan pun memang macam tu. Tak semua ilmu itu sesuai dan efektif secara talaqqi. Kadang-kadang lebih efektif dengan adanya video, movie, slide dan sebagainya, lebih efektif. Maka macam tu juga kalau boleh saya gambarkan, Nabi sebenarnya visualize, menghidupkan teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah namanya sirah nabawiyah. Sebab itulah Allah sendiri yang mengikhtirah Nabi, bukan manusia. Manusia betul bagi title datuknya, Tan Serinya, haji ke apa. Yang kadang-kadang itu title dari manusia yang Nabi. Tapi bila Allah memberi ikrar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang ikrar. Allah kata telah ada pada pribadi Nabi SAW itu contoh. Tapi tak semua orang nampak. Sebab itulah kita tengok dari sudut sejarah, Mahatma Gandhi pun puji Nabi, ramai manusia puji Nabi. Michael J. Hart dalam bukunya A Rank of 100 Most Influential Person in History, dia buat ranking 100 orang makhluk terhebat di dunia. 100 orang letak. Dia Kristian, by right dia taklah Nabi Isa nombor 1, Jesus. Tak, dia letak Nabi juga paling hebat. Cuma Allah letak tadi, bila Allah mengiktiraf Nabi, tak semua orang boleh betul-betul menghayati Nabi sebagai contoh. Mudah-mudahan kita malam ini antara orang yang betul-betul mengiktiraf Nabi sebagai contoh. Sebab Allah letak 3 condition, ada 3 syarat. Awalan liman kana yarjullah, orang yang betul-betul mengharap redha Allah. Mengharapkan Allah, inilah orang yang betul cari Nabi. Kalau hidup dia ada 50-50 lagi, Allah sikit, benda lain sikit, dia tak akan cari betul-betul Nabi. Dia akan cari Nabi pada masa-masa yang tertentu saja. Jangan tuan-tuan, takut kita kalau akhir-akhir ini tidak ramai sebenarnya orang Islam, orang yang betul-betul menggunakan, memakai, menghidupkan Islam. Saya takut akhirnya ramai jadi consumer Islam. Dia pengguna. Masih dia nak pakai, dia pakai. Tidak pakai, dia tak pakai. Jangan tuan-tuan. Jadi orang yang betul-betul Islam 24 hours sentiasa dalam bidang Islam, ikut semua perintah Allah, beriman dengan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Itu yang pertama. Dia betul-betul menganggap Allah, dia akan cari siapa Nabi. Yang kedua, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dia nampak hidup dia sampai ke akhirat. Ini saya buat training kadang-kadang untuk student pelajar universiti. Lukis simple activity, buat peta kehidupan, perjalanan hidup dia. Alam roh lah, alam rumahnya, alam dunia, alam akhirat. Macam 4 tu cukup. Dia lukis alam roh buat banyak ni. Kata dalam panjang meja ni kan, alam roh dia buat banyak ni. Perut mak 9 bulan sikit buat. Dunia dia buat banyak ni. Akhirat buat balance. Nampak kadang-kadang masih tak ada masalah, tapi masalah besar di situ. Bila kita nampak akhirat ada, dan itu pada saya lah gambaran itu memang gambaran kita. Kita beriman ada hari akhirat, tapi portionnya kita letak balance. Walhal semua kita sedia maklum, dunia ni sikit, akhirat ni yang kekal abadi. Akhirat ni yang kekal abadi. Tapi kita punya persiapan tak semacam itu. Contohlah kalau kita cakap pasal travelling, kita pergi jalan nak cuti 2 minggu, pergi 2 hari 1 malam, penuh juga bonet tu. Pergi 2 minggu, penuh bonet tu juga. Maka kita akan make sure kita punya bekalan lebih. Tapi pernah tak kita muhasabah bekalan kita tu? Yang dunia ni kita boleh suat, kita boleh cocok, boleh apa, boleh minta tangan hayat, minta bantuan ke orang. Akhirat tak boleh datang tuan. Sebab itulah kita jangan tertipu dengan apa yang depan mata. Kalau kita hanya melihat depan mata, memang kita kasih dunia ni lucu. Sebab kita tak nampak akhirat. Tapi kalau kita percaya dan kita meletakkan pengakhiran kita mati kita itu as a new beginning, kita akan make sure bekalan kita betul banyak. Tak cukup
kita akan buat banyak-banyak. Kalau kita nampak, mati. Sebab itulah saya suka katakan, benda-benda ni tunjuk. Contoh, student kita lepas SPM, semua minta autograf. Baju sekolah dah tak pakai. SPM, result tak dapat pun lagi. Baru hari kita keluar, dia punya merdeka. Sama juga, final dia kan. Apa nama, dah masuk universiti pula. Dah masuk final dia. Aku buku-buku tak nak pegang. Sorry, aku nak kecil. Padahal baru habis belajar. Baru nak mula live kerja. Sebab itulah saya selalu sebut, kalau kata mana-mana ada anak dia, student, peringkat universiti especially, kalau setakat 3-4 tahun duduk kat universiti, dia punya fokus, target dia harus tekan kertas. Selai kertas yang bernama degree ke, apa nama, diploma ke dan sebagainya. Hidup dia, percayalah tuan-tuan, 30-40 tahun yang akan datang, hidup dia pun kertas juga. Minta maaf saya cakap, ini training ground. Ini saya kata definition, dia pulang 3-4 tahun dia punya hidup, banyak masa dia hanya nampak kertas selai. Yang kita nak juga, of course, yang tu the best. Dan itulah dia punya main goal dia nak kejar. Dapat yang terbaik, flat dia apa semua, pelajar terbaik. Tapi kalau itu saja matlamat dia luar nanti bila kerja, ini dia nampak kertas juga. Tak ada kertas, sorry. AJK sudah, apa hal? Persatuan penduduk, malas satu. Ada dapat allowance. Sebab masa dulu pun dia fikir tu saja. Tak boleh nak memperuntukkan hidup dia, nampak untuk yang akhirat. Sebab benda-benda ni sebenarnya pada saya, jangan sampai kita jadi macam jahiliah balik. Sebab itulah kita tengok suasana jahiliah tadi tu, bukan hanya di kota Mekah, di belah timur, barat semua dah ada dah. Yang kalau kita telusuri, banyak yang ada balik pengulangannya. Repetition. Yang pertama, kalau kita tengok di belah barat, dah ada satu kuasa besar Rom yang didominasi oleh Kristian, yang Nasrani kita katakan. Yang mana pada masa itu berlaku pertembungan. Kalau bahasa mudah, pertembungan mazhab di kalangan agama Nasrani. Jangan kita tak belajar sejarah. Sampai ke peringkat berlaku pertembungan, ada aliran yang cuba nak memodernkan agama Nasrani. Takut nampak ketinggalan, kita kena modernkan. Kita rebranding, buat nama baru Islam ataupun Kristian pada masa itu. Yang itulah yang wujud macam-macam Protestan, Ortodoks dan sebagainya. Konon-konon nak memodernkan, takut nampak ketinggalan kalau pakai agama Nasrani. Cuba tengok sama sekarang. Minta maaf kan? Berlaku tak pertemuan dalam mazhab aliran? Berselisih pada perkara-perkara yang kadang-kadang tak perlu pun. Yang akhirnya merugikan umat Islam. Ustaz sama ustaz yang tak ustaz lagi lah bercelah teroris. Pengulangan, kan tak belajar sejarah. Dan ada pula aliran yang cuma nak memodernkan perkara Islam hari ini ketinggalan. Kita pakai nama-nama Islam yang baru. Takut tuan-tuan. Dah berlaku. Dan akhirnya jatuhlah agama Nasrani sebab pertembungan sama mereka. Kalau umat Islam tak belajar dari sejarah, tak boleh apa. Ada pun di Parsi, di belah barat, satu lagi kuasa besar yang juga ada pada zaman tersebut. Kuasa yang hebat, tapi telah didominasi oleh khayalan, falsafah yang terlalu besar-besar. Sampai wujud aliran Zoroaster, Mazdakiyah. Tak tahu nak kena tak dengan Mark Zoro. Mazdakiyah tu, mungkin tak kena dengan Mazda kot. Cuma ni aliran-aliran yang anak-anak kepada Majusi. Yang mana antara lainnya yang kadang-kadang saya tengok, macam berulang balik. Antaranya bagaimana kedudukan wanita. Bebas nak buat apa yang sesuatu mungkin nak. Yang hari ini namanya, akidah barunya bernama human rights. Hak asasi manusia. SKP aku lah. Yang antara lainnya yang berlaku sampai ke peringkat siapa boleh kahwin dengan perempuan yang paling dekat, itu satu kebanggaan. Iaitu yang paling hebat, iaitu yang paling power. Termasuklah salah seorang raja mereka dapat berkahwin dengan anak perempuan sendiri. Satu kebanggaan. Minta maaf cakap, hari ini kita tak ada pun. Setakat nak kahwin laki-laki je. Dia tak boleh sampai ke benda-benda dia kan. Yang tu pun pada saya kena luaskan lagi. Yang lebih saya takut ialah tadi tu namanya masih kahwin. Zaman sekarang namanya sumbang mahram. Langsung tak kahwin. Buat dengan anak sendiri, cucu sendiri, mak sendiri. Olehnya sebenarnya. Ada kata kemuliaan seperti itu.
Tak nampak dah apa benda yang Allah letakkan sistem perkahwinan dan sebagainya. Yang kadang-kadang kalau kita tanya balik kenapa kahwin, tak dapat nak jawab dengan sempurna kenapa kahwin. Adakah kahwin sekadar nak melepaskan nafsu saja, stop? Ataupun banyak lagi amanah yang kita dipikirkan. Sebab itulah kita tengok tentang suasana Nabi nak lahir itu pun sebenarnya banyak sangat dah. Kalau kita nak belajar, banyak kita nampak. Setiap kali lama dah Nabi itu tak ada, manusia akan tersasar. Itu sejarah. Sampailah datang Nabi baru, betulkan balik keadaan. Tapi bila sampai zaman kita dah tak ada Nabi dah terus. Yang turun Nabi itu Nabi besar, September habis. Yang turun-turun nanti Imam Mahdi. Tak ada Nabi itu. Maka kita lah yang sama-sama sepatutnya menjaga masyarakat kita kembali memahami apa yang Nabi bawa. Bila pukul 9 ni tak sempat nak buat. Saya ringkaskan dengan cuba kita bawa ini dah sebagai research yang terakhir. Nabi SAW, kita tak payah lari dari topik ini. Ambil ayat tadi cukup. Yang job scope, peranan yang Nabi Ibrahim apa Nabi akhir zaman itu bawa. Yang menjadi tanggungjawab kita pula untuk menyambung kerja Nabi. 3 ta saya simplify. Ta yang pertama, tadi Nabi Ibrahim berdoa, yatlu alaihim ayatika. Nak ubah masyarakat daripada suasana jahiliyah, kerja Nabi bawa kepada khaira ummah, sebaik-baik ummah. Itu pun kerja kita juga hari ini. Nampak bibit-bibit jahiliyah itu semakin besar, kita bawa 3 ta, kita ubah jadi khaira ummah. Selalu kita cakap slogan lah, macam-macam kita punya tema, tapi kadang-kadang teori kita habis. Kita bawa betul-betul apa yang Nabi ajar. Bawa 3 ta ni, ubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita jadi umat yang terbaik. Ta yang pertama, tilawah. Mana-mana umat yang bertamadun, nak hebat, nombor 1 mesti suka membaca. Tilawah, budayakan membaca. Lebih-lebih lagi sebagai seorang Muslim, nak tak nak Al-Quran jangan tinggal. Kena baca Al-Quran. Nah, inilah yang kadang-kadang orang kita buat khatam Al-Quran, insya-Allah Ramadan confirm. Kadang-kadang saya suka tanya, ada cakap pasal peranan tujuan Al-Quran, adakah setakat untuk dibaca? Adakah setakat untuk dilakukan? Minta maaf saya tanyakan, kalau lah umur kita dah tercapai 40 tahun, 50 tahun, khatam saya yakin insya-Allah orang Malaysia, orang Melayu ni hebat. Insya-Allah khatam dah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang khatam terjemahan Al-Quran? Bukan tafsir, terjemahan. Nampak keseluruhan kita nak tahu apa isi Al-Quran. Sebab dia kata benda-benda repetition jangan kita nampak kosong. Kita yang letakkan kualiti apa yang kita nak, dia berlaku penggunaan situ. Al-Fatihah kita mungkin dulu hafal-hafalan, sekarang kita kena cek dulu betul tak. Sebab kadang-kadang bila saya interview student ke apa, cuba baca surah Al-Ikhlas, sama macam dia baca 7 tahun, ada 27 tahun. Allahu ahad, masih ahad lagi. Dia tak nampak ha ada, alif hamzah ada, ha kecil ada, dia ahad juga. Jangan tuan-tuan, improve kita punya pembacaan. Yang terbaik dalam konteks hari ini, kita keluarkan makna-makna ini, hidup ke dalam masyarakat. Kita yang pertama, kena membaca. Kalau tak membaca, susah. Dan konteks ini lagi lah, kita kena ingatkan, yang ustaz ke yang pra-ustaz kena interdisiplin. Tak cukup dah satu disiplin. Zaman dulu kita tertipu dengan hadis-hadis palsu. Jangan bercakap soal dunia dalam rumah Allah. Siapa bercakap hal dunia nanti 40 hari ke 40 tahun lepas dah tak diterima. Ustaz-ustaz kau mengajar-mengajar, cerita mati. Tak ada langsung cerita pasal dunia. Sebab nak hidup ni nanti cerita pasal sains lama. Yang mana belajar pula bidang sains tak dapat nak kaitkan dengan Allah. Jangan. Kena. Bila baca tentang Nabi Musa, Allah bagi tongkat, mujizat Allah bagi hukum setiap Nabi ini sesuai dengan zaman dan kehendak. Zaman Nabi Musa kegairahannya ialah pada sihir. Yang ni Allah bagi tongkat, habis kalah semua sihir-sihir. Termasuk boleh belah laut. Ustaz pun cerita boleh belah laut. Nabi Musa dapat selamatkan dengan kaumnya, Fir'aun mati.
cerita pula, oh hebat Allah SWT mematikan Fir'aun dengan sombongnya Fir'aun. Allah hina Fir'aun mati dengan sesuatu yang menghidupkan. Bukankah air sifatnya menghidupkan? Tapi Fir'aun yang sombong mati dengan minum air demas. Namrud sombong hebat sangat, mati dengan nyamuk tu. Jangan sombong. Habis ke situ. Saya nampak lebih daripada tu. Saya nampak bukan setakat mati dengan air. Saya malu dengan orang putih. Kenapa? Orang putih ataupun lebih spesifik orientalis, dia buat kajian benda-benda ni. Dia tengok, oh ini bukan setakat mati Fir'aun. Ini kita boleh buat underwater world. Saya fikir macam tu. Boleh lalu bawah, boleh buat duit. Kita tak sampai ke situ. Isra Mi'raj kita buruk, muka macam kuda lah, macam himar lah. Kita berapa laju, berapa-apa. Galas, the right brothers, kita tak terbang. Kita nak ulang benda yang sama je. Tapi tak keluarkan. Apa yang kita boleh benefit dari ini? Apa yang kita dapatkan untuk umat Islam? Orang lain pakai. Sebab itulah Oriental ni dia berani declare. Tahun 1779 di Britain, 1799 di Perancis. Dia declare, ya memang kami buat kajian tentang Islam. Sebab kami tak pernah jumpa tamadun dunia ni yang naik-naik tak turun. Semua naik turun, tapi Islam naik tak turun. Dia kaji. Yang tu dah akhirnya pakai. Termasuklah tanah air kita Malaysia. Kenapa ustaz-ustaz kita bila buat PhD dan sebagainya, dia pergi ke belah-belah bahan. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, bahan sejarah Islam, khususnya Islam di Nusantara, yang paling banyak dua tempat. Satu namanya London, yang kedua namanya Leiden. London ni penjajah kita lah British 1824 datang kan. Yang kedua Holland. Leiden ni dekat Belanda 16 aku masuk. Diorang ni datang bukan sekadar nakkan kita punya rempah rasus lah, biji timah lah. Habis agama di bawah keluar, especially British. Ini yang dia buat. Dan dia nampak dia kata naik ilmu, inilah pembacaan. Yang hari kita kurang membaca. Baca Facebook laju lah. Nak baca yang lain Allah. Tapi at least ada Facebook, bolehlah kita masukkan bahan yang ingat. Orang dia baca juga. Yang kedua, Nabi buat apa? Sebab itulah ayat pertama Allah turunkan Iqra. Allah turunkan kepada Nabi ayat pertama Iqra. Dan kita tahu ayat Iqra itu untuk Nabi. Nabi kan tidak membaca sifatnya. Sebab itulah minta maaf, saya tanya Ustaz, saya pun tak pasti, saya tak pandai. Apa yang saya dengar bila Nabi Jibril turunkan ayat Iqra, Nabi kata ma'ana biqari'in. Apa tak dibaca weh? Tak dibaca. Dan memang Nabi tidak membaca 3 kali. Tapi Allah tunjukkan macam mana cara sistem pendidikan yang baik. Bila student kita tak pandai, kita peluk. Maknanya bukan setakat high tech, tapi personal touch. High tech saja tak cukup. Sebab tu saya katakan, saya tak tahulah Nabi baca atas pelepah kertas ke, atau pelepah pokok ke, ada kertas ke, ataupun batu bersurat ke, ataupun Nabi baca atas iPad ke. Tak ada, dia tak ada jumpa. Saya tak tahu lagi setakat dia tak jumpa. Maka saya rasa, yang ini sebenarnya Allah nak tunjukkan, yang membaca tu bukan Nabi kita. Sebab Nabi tak perlu membaca, kita yang kena baca. Dan tengok pula ayat pertama tu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tak cakap pasal sembahyang, puasa, zakat, haji, sunat tak. Tapi cakap pasal human creation, kejadian manusia. It's about science. To be more specific, it's about biology. Yang mana orang kita yang takut nak belajar apa ni? Ini ustaz. Ayat pertama dah pasal sains, biologi spesifik. Yang akhirnya ada seorang profesor Keith Moore daripada University of Toronto, Canada, tahun 1980-an. Dia buat kajian, research. Siapa lagi? Ini kurang research. Ceramah bermain, buat buku malas. Buat research slow. Facebook tak dapat lagi. Sebab bermain masalah ni. Tapi orang profesor Keith Moore dia buat kajian. Dia buat perbandingan antara teori pacat dengan teori zygote. Yang Allah sebut alat. Alat dalam Al-Quran, khalaqal insana min alaq. Alat ni benda yang bergantung, berkait. Yang kita membaca Al-Quran, tafsir pimpinan Rahman, segumpal darah. Yang sebenarnya secara spesifik memang dibuat kajian, itulah bendanya. Sperm lelaki dengan ovum perempuan bergabung jadi zygote.
tergantung pada dinding rahim. Sama dengan teori pacar. Maka Profesor Kim mau buat kajian, buat perbandingan boleh, dia dah menang anugerah penulisan saintifik terhebat tahun 80 tu. Ya akhirnya dia declare, dia kata bukan aku yang mula tahun 1677 pun. Dah ada dah 2 orang saintis buat. Sebab masa tu baru ditemui mikroskop. Nak kata mikroskop zaman surah Al-Alaq ayat pertama turun, bukan kata mikroskop, stetoskop ke, scope production ke, semua ada. Hebat agama Islam kita. Allah nak bagi kat kita. So kita gini dunia. Tapi kita tak sampai ke situ. Kita kurang membaca. Yang pada saya pula ayat Allah nak hina kita ke, suruh kita muhasabah. Wahai manusia, jangan bersombong. Lepas tu air mandi. Kalau kita muhasabah dari sudut tu, air mandi ni standard air kencing, air mandi, air mandi. Najis semua, air mani je tak najis. Cuba kita muhasabah. Daripada air mani yang jijik, dia kata tu kan, tiba-tiba ada mata, ada hidung, ada akal, ada hati. Kita cari tak Allah dengan nikmat-nikmat yang bagi? Atau kita sombong terus? Allah cakap, kita tak dapat nak percaya. Nabi cakap, kita tak dapat nak percaya. Jangan tuan-tuan. Dapat bayi, kan kita ajar untuk lakukan azan, terus kenalkan anak dengan Allah. Alah, budak tu baru sehari, bukan tahu jagung sehari dulu. Apa sangat nak azan-azan? Tapi bila doktor kata, bayi dalam kandungan dia akan terkesan dengan bunyi muzik Mozart. Oi, cari ke kedai. Apa ni, Mozart ke? Mozart? Cari ke doktor sebut. Kalau ustaz ni, wah, kata Nabi sebut begini. Lalan, dapat baby. Ustaz, Pak Najib tolong datang hospital sedang. Kenapa? Ni saya dapat baby. Kenapa? Tolong azan. Nasib baik Ustaz Najib. Kalau Ustaz Nusi, kau buat anak betul. Tapi saya bercakap Alhamdulillah kat masing-masing dah tulis dah. Apa apa? SOP. Dapat baby kan. Isteri dah memang terbongkang dah kan. Berjihad tadi. Nak dapat yang misi pula. Comelote ni boleh kan. Boleh. Nak tu azan. Alamak, nak tu azan. Masih baik ada SOP tu. Oh, kita boleh. Allahu Akbar, Allah. Lain channel. Ini masyarakat kita. Masyarakat yang bermasalah. Boleh baca je, tapi dah tak ada makna. Terima kasih cakap. Saya cuba nak cakap, kadang-kadang itu gaya kita. Islam tapi tak nampak apa Islam kita. Azan pun nampak Allah, tapi tak membesarkan Allah. Anak tu tak sentuh. Saya takut nanti generasi Y kita dapat baby, dia bagi iPhone, tak itu. Anak tu pun yang dah lari daripada rohnya, tujuannya supaya bapak ni 9 bulan mak dah tunaikan kerja dia. Sebab tu kadang-kadang masalah sosial kita hari ni, remaja kita tak berapa nak dekat dengan bapak sebab tak ada sentuhan, tak ada connection. Bapak nak peluk rasa kurang macu, nak dukung rasa beli. Rupanya ini sosial media kita. Yang tu kenapa Nabi buat kat Hasan Hussein semua dirakamkan. Nak memperbetulkan keadaan masyarakat yang rasa malu nak tukar terus anak bapak ni. Macam mana anak tu nak ada rasa dekat dengan bapak? Yang tu dia dapat terus kenalkan anak dia Allah. Kalau anak tu betul-betul berkesan, dah besar, umur dia 7 tahun ke 17 tahun, dengar azan, dia teringat kat bapak dia juga. Inilah suara bapak tu, dia ingatkan aku satu lagi. Sampai dia mati. Bukankah itu dia akan doakan bapak dia dan sebagainya. Tuta yang pertama, tilawah. Banyakkan membaca. Ubah masyarakat kita diri kita. Yang tak kena ta'lim, kena berguru. Baca, dia kena verify balik. Validity. Takut kita baca lain yang apa yang kita faham. Sebab itulah kadang-kadang ni, tak payah tak, hari-hari saya berguru. Dengan siapa? Ustaz Azhari terus dekat dalam YouTube. Ya, untuk zaman konteks zaman sekarang pada saya tak ada masalah. Bolehlah belajar semua nak baca blog ke, tapi kena juga ada guru yang verify balik. Betul tak kita faham? Sebab kadang-kadang dalam YouTube ke, blog ke apa, kadang-kadang lari dengan apa yang kita faham, dengan apa yang kita sangka. Kena ada guru juga. Alhamdulillah surah-surah kita aktif, ada kuliah-kuliah, tanya.
Ada benda-benda yang tak faham, tak clear, tanya, jangan malu, ubah sikap. Kalau dulu mungkin kalau tanya ni macam kau ajar dia, jangan, kita tadi nak tahu, nak belajar. Okey, dan akhirnya yang ketiga, tilawah, taklim tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Ini penting supaya kita makin baca, makin banyak knowledge. Saya suka bezakan antara maklumat dengan ilmu. Kadang-kadang kita sudah berilmu, tapi kita sekadar bermaklumat. Orang yang bermaklumat ni dia boleh hafal semua benda, tapi dia tak nak blend, dia tak nak terjemah, nak translate apa yang dia hafal. Jangan. Mungkin sistem pendidikan kita ada unsur-unsur itu, cuma perlu diperbetulkan. Saya seronok dengan kawan-kawan saya yang hafiz Al-Quran. Tapi kadang-kadang saya rasa sedih kalau setengahnya rasa, Syekh, anda dah hafal Quran, kau sempat nak ceramah, aku nak cukup hafal saja. Rugi pada saya. Zaman Nabi inilah soft depan perjuangan Islam. Siapa lagi kita harapkan kalau bukan orang yang membawa Al-Quran ini, yang berada di depan masyarakat, yang paling mungkin Perdana Menteri Malaysia seorang Al-Hafiz. Setakat bin Mahfuz buat apa? Al-Hafiz lain. Kak Mahfuz dia tinggi. Pada Lok Mahfuz. Itu yang saya nampak, yang terbaik orang-orang yang ada masyarakat ini, dia pula terjun dalam masyarakat, lead masyarakat semua. Dia lebih takut, dia yakin, tapi dia kena ada kefahaman yang mendalam tentang apa yang dia hafal. Macam tu juga kita harap yang dapat 9A, 10A, 5A ni semua ni bukan setakat hafalan, tapi dia boleh bawa dalam diri masyarakat kita. Kita tak nak setakat A dalam pengajian Islam, tasawuf Islam, tapi A itu hanya hafalan. Sayang. Macam tu juga kita boleh hafal rukun iman, rukun Islam, bukan setakat hafalan tuan-tuan. Itu maklumat. Orang yang berilmu dia boleh bawa dalam hidup dia. Apa yang dia hafal, dia faham tentang rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Maka yang terakhir kita sekian kenal. Makin kita baca, makin kita belajar, makin kita rasa rendah diri. Makin banyak kita tak tahu. Makin kita malu dengan Allah, makin malu dengan kawan-kawan, makin rasa nak belajar, makin rasa nak bertambah hebat. Sebab itulah kalau orang yang tazkiyatun nafs ni, dia akan bersihkan, suburkan jiwa dia dengan zikir, dengan selawat, dengan sentiasa rasa nak lagi apa yang dia perlu buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa jam pun dah setengah suku, setakat kerja pun yang sempat saya kongsikan, esok pun nak kerja. Kita mengganggu pula perjalanan hidup kita yang biasa ni. Saya minta maaflah kalau ada kekurangan. Apa yang saya nak kongsikan bila saya mengharapkan dan saya berharap ini saya pun sama-sama mendapat peserta untuk sama-sama bukan melihat Maulid Rasul ini terhenti dengan setakat mengadakan majlis ini, tapi action, tindakan ialah kita kena terus jadikanlah Maulid ini sebagai satu pemangkin, pintu masuk, kunci untuk kita mencari lagi kebesaran kehebatan agama Allah dan kita berbangga dengan Islam dan bangga dengan Nabi SAW. Bukan setakat dengan berbangga dengan emosi, tapi kita kuatkan lagi dengan iman kita untuk kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang baik itu daripada Allah, yang bermakmuran daripada diri saya sendiri dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء